Hari ni tajuk kita adalah kopi. Dan sebelum kita bercerita panjang tentang kopi, ingin aku ungkaikan bahawa kopi dan Nescafe adalah dua benda yang sama, cuma berbeza nama sahaja. Sebab Nescafe ni sebenarnya nama dia diambil daripada nama pengeluar dia, iaitu Nestle, digabungkan dengan kopi, jadilah Nescafe. Tapi sebenarnya Nescafe dengan kopi, dua-dua daripada biji kopi. Dua-dua adalah benda yang sama. Jadi nak senang cerita, aku akan sebut kopi untuk kedua-dua item ni, untuk kopi dan Nescafe. Lulus atau tak? Kopi lulus di semua peringkat fasa Atkins, daripada fasa 1 sampai fasa 4, malah boleh diambil dari hari pertama lagi ber-Atkins. Yang menjadikan kopi ni sedikit kontroversi dalam diet Atkins adalah kerana kafein. Kafein adalah sebatian semula jadi yang wujud dalam kopi. Kafein ni dia boleh buat sesetengah orang craving atau teringin pada benda-benda manis. Of course lah, dari sudut diet Atkins, yang mana diet yang menghaidkan pengambilan karbohidrat. Untuk fasa 1, 20 gram net carb. Jadi kebanyakan karbohidrat ni kan bersifat manis. Jadi takut kalau si peminum ni, bila dia craving, takut dia tak boleh nak kawal keinginan dia terhadap benda manis. Jadi dari sudut Atkins lebih menyarankan kita mengambil kopi decaf. Decaf dia bermaksud, kopi decaf bermaksud kopi tersebut telah dibuang kafeinnya. Jadi dalam diet Atkins, kopi decaf lebih disyorkan. Tetapi kalau seorang Atkiner dia tak ada masalah dengan kafein, maksudnya dia dah ambil kopi biasa yang mengandungi kafein dan dia boleh mengawal keinginan dia terhadap benda manis, jadi dia boleh teruskanlah. Kalau dia nak ambil kopi biasa yang mengandungi kafein, hadkan pengambilan 2 hingga 3 cawan sehari untuk kedua-duanya, untuk yang mengambil kopi jenis kafein atau kopi decaf. Bagi yang mengambil kopi jenis kafein, jangan takut sebab kafein tak mengganggu proses ketosis. Kafein tak mengganggu proses penurunan berat badan. Kafein pun tidak mengganggu proses ketosis. Jadi jangan risau kalau korang nak ambil kafein. Tapi pastikan jangan overdose. Ada setengah orang pilih kafein ni sebab dia tak rasa kick bila dia ambil kopi jenis decaf. Ini yang aku baca daripada pengalaman kawan-kawan aku yang buat Atkins dan dia ambil kopi jenis decaf. Dia orang kata macam rasa dia tak Aku pun tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh diorang. Tapi kalau korang penggemar kopi, mungkin korang boleh faham apa maksud diorang. Ingat, hadkan 2 hingga 3 cawan sehari. Dalam konteks diet, kafein ni ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dia macam aku sebut sebelum ni, dia boleh buat kita craving pada benda manis, buat kita teringin pada benda-benda manis. Dan kelebihan dia boleh naikkan metabolisme badan kita. Jadi terserah kepada individu untuk mengambil atau tidak. Ulangan, kopi sama ada dia kopi biasa jenis yang mengandungi kafein atau dia kopi decaf, iaitu kopi yang tidak mengandungi kafein, kedua-duanya adalah lulus di semua peringkat fasa Atkins, malah boleh diambil hari pertama ber-Atkins. Syarat untuk pilih kopi, untuk kopi yang korang sendiri buat, pastikan tak ada bahan larangan Atkins lah. Kalau korang nak beli kopi, baca ingredients dulu, bahan-bahan dulu, kemudian baru baca label nutrisi untuk tengok berapa NC dia. Kafein bukan ada dalam kopi je tau, dalam teh hijau pun ada kafein juga, dalam coklat pun ada kafein juga. Tak banyak tapi ada. Sebab tu Atkins highlightkan kafein dan bukan kopi.